السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya marilah kita sentiasa mengucap syukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya dan pujian yang selayaknya di atas limpah rahmat, pemberian, keizinan dan segala bentuk kurniaan kepada kita untuk kita meneruskan kelangsungan kehidupan kita hinggalah ke saat ini. Yang berusaha Tuan Pengurusi, Tuan Sri ke? Tak ada. Pesan kepimpinan Tuan Kuasa Surah At-Taqwa, Mbah dia, guru saya, Profesor Dr. Muhammad Mustafa, yang saya kasihi Al-Fadhil Al-Ashim, Pak Hidayat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah kita kembali lagi menyambung bicara ilmu yang mudah-mudahan nafas ataupun helaan nafas demi helaan nafas yang kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita diberikan dorongan dan taufik untuk terus berada dalam keimanan. Dalam masa yang sama, perbincangan demi perbincangan yang kita bawakan ini meneguhkan lagi keyakinan dan ketenangan di hati kita terhadap apa sahaja bentuk perintah mahupun hukum hakam yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti ianya membawa rahmat dan kebaikan dalam kehidupan manusia itu apabila kita benar-benar meyakini dan mengamalkan serta menghargai petunjuk itu. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita menyambung lagi tajuk yang masih lagi dalam kupasan ini, iaitu erti hidup pada memberi. Saya terlebih dahulu telah pun memanjangkan ataupun saya telah forwardkan kepada yang bahagia Prof untuk Prof kongsikan sama ke dalam grup WhatsApp jemaah masjid ni, kerana saya tak dapat nak masukkan 3 hadis ini. Jadi bagi yang membawa telefon pintar, bolehlah melihat 3 hadis yang dapat dipanjangkan oleh yang bahagia Profesor Dr. Muhammad Mustafa sebagai mukadimah pertemuan kita pada pagi ini. Yang pertama, Rasulullah SAW sebagaimana yang telah diiklankan dan diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mentadbir dan Tuhan yang maha berkuasa
melimpahkan segala keizinan. Maka diutuskan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan jaminan bahawa baginda itu adalah sebaik-baik contoh ikutan. Dan kedatangan ataupun diutuskan baginda itu kepada umat manusia ini bukan sahaja memberikan panduan terhadap kebenaran dari sudut apa yang diwahyukan, tetapi bagaimana meluruskan sesuatu amalan dan kefahaman. Yang pertama, kita dapat lihat hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meluruskan kefahaman yang nampak seperti berbeza dengan apa yang sering difikirkan. Yang pertama, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma naqasat sadaqatin min malin." Tidaklah sedekah itu adalah suatu amalan yang mengurangkan harta. Dari sudut ukuran akal kita, bila kita dah memberi, sudah pasti amount itu sudah berkurang. Tetapi yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, tidaklah sedekah itu mengurangkan harta. Jadi bagaimana penegasan dan juga saranan daripada sabdaan baginda Rasulullah SAW ini dapat meluruskan kefahaman kebiasaan kita bahawa apabila kita memberi sesuatu itu, secara ukuran zahirnya ianya berkurang. Maka ia sudah berbeza dengan panduan wahyu ini dari sudut sunnah. Sebab itu saya sebutkan pada pertemuan 2 minggu yang lalu, yang manakah situasi lebih bahagia dan gembira? Adakah ketika seseorang itu memberi hadiah ataupun menerima hadiah? Maka kebanyakan jawapan yang kita dapatkan secara kolektif bahawa menerima hadiah itu adalah lebih gembira. Jadi bagaimana membuktikan bahawa baginda Rasulullah SAW telah bersabda dengan mafhum sabda baginda bahawa tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Dan ungkapan dalam ucapan orang-orang Arab menyebut bahawa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bukan meremehkan tangan di bawah itu, tetapi menunjukkan amalan memberi itu adalah lebih mulia. Walaupun menerima itu adalah suatu pemberian dan satu lambang sebagai perkongsian kehidupan dalam makna kasih sayang. Jadi bagaimana hadis ini dapat meluruskan kefahaman kita supaya kita benar-benar menjiwai amalan yang selama ini kita lakukan. Yang kedua, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ah." Bukanlah kekuatan seseorang itu diukur berdasarkan dia menang ataupun dia mampu menguasai apabila dalam pertengkaran, dalam pergaduhan. Ya? Innama syadidu allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi kekuatan sebenar yang ada pada seseorang itu adalah terletak ketika mana dia mampu mengawal kemarahannya. Wah, ini luar biasa. Selalunya kita ukur kekuatan itu daripada fizikal. Berapa tingginya, berapa saiz tubuhnya, berapa kekuatan langkahnya, berapa kekuatan lariannya. Tetapi yang diukur dalam suluhan wahyu ini adalah bukan kekuatan luaran itu. Kerana yang memberi keupayaan kepada tubuh zahir itu sebenarnya adalah dalaman. Bermakna semakin baik nilai dalaman itu,
itulah terjemahan kepada anggota zahir. Yang ketiga, apa yang dipesan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sama juga, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hadis ini sahih. Tidaklah seseorang yang merendahkan diri itu sebenarnya dia tak ada nilai ataupun dia dipandang rendah. Sebaliknya, orang yang sentiasa merendahkan diri ataupun hamba manusia yang sering merendahkan diri itu sebenarnya di sisi Allah kedudukannya yang paling tinggi. Nampaknya tiga pesanan daripada mesej hadis ini tidak seperti yang sering kita fikirkan. Lebih-lebih lagi berkait dengan tajuk yang kita sedang bincang ini, erti hidup pada memberi. Selalunya bila kita nak beri saja, ada saja halangan-halangan yang akan hadir, akan kedengaran pada bisikan ataupun mungkin lintasan kemahuan kita, hati kita. Jadi, apa yang kita nak sambung pada pagi ini? Kalau kita lihat mafhum hadis juga, saya senang bawakan mafhum hadis ni supaya lebih menjimatkan masa kita dan kita boleh berbincang dengan lebih jauh lagi. Hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak Adam itu diciptakan di atas 360 sendi tulang. Setiap 360 tulang sendi itu hendaklah diberikan sedekah setiap hari. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Direkodkan juga dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika hadis ini disabdakan oleh Nabi SAW, para sahabat ada yang terbiak uji mata, ada yang terpinga-pinga, ada yang rasa begitu resah. Sehingga di kalangan sahabat bertanya, bagaimana kita nak menembus 360 sendi ini dengan sedekah? Mampukah kita dengan darjat ataupun kedudukan kehidupan sahabat yang ketika itu berbeza keupayaan dan kemampuannya juga seperti kehidupan kita pada hari ini? Namun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah pun menjelaskan bahawa sedekah itu bukan hanya dengan duit, tetapi duri yang kamu buang daripada jalanan, kayu yang menghalang jalan yang kamu alihkan, dan sesuatu bantuan yang kamu berikan daripada tenaga kamu juga adalah dalam bentuk sedekah. Tetapi di hujung hadis ini Nabi SAW ada menyatakan bahawa sekiranya amalan-amalan yang kecil tadi tidak mampu kamu lakukan ataupun tidak berkesempatan kamu lakukan, memadailah kamu menebus 360 sendi yang setiap hari kamu perlu memberikan sedekah sebagai tuntutan kepada pemberian dan anugerah Allah kepada kamu itu adalah dengan mendirikan 2 rakaat solat duha. Jadi solat duha ni bukan sahaja dengan harapan supaya Allah membukakan pintu rezeki kita. Sebaliknya, solat duha ni adalah sebagai satu peluang untuk kita membayar tanggungjawab kita. Dalam erti hutang kita kepada Allah SWT. Pendek kata, setiap pagi kita dapat kembali mencelikkan kelopak mata kita, dapat melihat alam, dapat bernafas, mengaku sajalah kita ni hamba Allah SWT. Kita kena mengaku. Bangun saja pagi, memang kita dah kena mengaku bahawa kita ni hamba di sisi Allah SWT. Sebab kita berhutang kepada Allah. Selagi tuntutan-tuntutan itu tidak dilunaskan, selagi itu kita berhutang. Jadi secara analoginya, kalau kita orang berhutang dengan kita, sudah pasti kita lebih suka kalau hutang itu dibayar.
Bagaimana pula hutang kita dengan Maha Pencipta? Walaupun Maha Pencipta itu tidak perlukan pun, tidak berhajat pun kepada apa yang kita nak persembahkan kepadanya itu. Dalam erti kata bahawa tidaklah membawa maksud bahawa ibadah kita itu menambahkan kemuliaan dan keagungan Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu sedia bersifat maha segalanya. Jadi ada tugasan di sebalik hadis ini. Kalau tuan-tuan berkesempatan, bila-bila lah saya akan tanya pada kuliah akan datang, tuan-tuan tolong cari ada tak finding yang telah ditemui bahawa para pengkaji telah pun dapat melihat kebenaran daripada sabdaan baginda ini bahawa anatomi manusia ini sebenarnya terdiri daripada 360 sendi yang bersambung. Mohon tuan-tuan cari sebagai kerja rumah. Wah, awal-awal kuliah dah pergi kerja rumah. Tuan-tuan tak mau datang kuliah saya dah. Ya? Bukan apa tuan-tuan. Tuan-tuan lupa saya tak apa. Tuan-tuan jangan lupa isi kuliah ni untuk beramal. Jadi, apa yang sering dua keadaan yang boleh kita katakan sebagai satu cabaran ketika mana kita nak meneruskan kelaziman memberi ini sebagai suatu amalan harian yang bersifat komplement yang tidak boleh dipisahkan. Kenapa? Kalau kita perhatikan sebagai pengulangan supaya kita tidak terlupa di mana rujukannya, ciri-ciri orang bertakwa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala umumkan pada 5 ayat pertama surah Al-Baqarah, setelah Allah mengiktiraf bahawa Al-Quran itu dengan nilai hidayah, yang mana hidayah ini serasi dan sepadan bagi golongan yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Petunjuk hidayah, nilai isi kandungan Al-Quran itu, kitab itu. Namun Allah gariskan, Allah beri penjelasan orang yang bertakwa itu macam mana kriteria. Beriman kepada yang gaib itu puncak kepada segala kekuatan. Untuk kita menerima perundangan dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suatu ketetapan yang menggubal, yang mengatur undang-undang itu untuk kebaikan kita dengan keyakinan dan keimanan. Yang kedua, setelah adanya kekuatan keyakinan iman tadi, belief system tadi, kita membuktikan keimanan tadi dengan pengabdian. Sedangkan kita mengabdikan diri kepada Allah, kita tidak melihat Allah pun. Di atas keadaan yang cuba difikirkan secara logik akal ini, menyebabkan sebahagian manusia di dunia ini akhirnya terumbang-ambing, tidak begitu mendapat keyakinan kerana dia cuba mencari apakah rasionalnya kita melakukan sesuatu perintah itu kepada yang kita tidak melihatnya. Sedangkan tidak melihat suatu perkara itu dalam konsep keimanan adalah merupakan kekuatan untuk kita melakukan dan menjunjung titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mana kita mendirikan solat, kehidupan seharian kita tidak boleh lari daripada wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maknanya amalan harian selain daripada kita mengukuh dan memperbaharui iman kita di kalangan peringkat awam ini yang sentiasa yazid wa yanqus, sentiasa berkurang, sentiasa bertambah dan berkurang, membuktikan keimanan itu dengan pengabdian kepada Allah. Puncak pengabdian solat. Selepas daripada hubungan kita secara vertikal ke atas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hubungan kita yang bersifat mendata horizontal itu adalah sesama manusia. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi sememangnya hablum minallah wa hablum minan nas adalah hubungan yang tidak pernah terpisah selagi mana manusia itu berada di atas muka bumi Allah SWT. Jadi bila kita kembali kepada dua halangan tadi, halangan yang pertama untuk kita terus melazimi amalan memberi ini sebagai suatu amalan yang bersifat melengkapi kehidupan
seharian kita. Bahkan bila dia kata hutang dengan Allah ni pun kita kena bayar. Maknanya amalan seharian kita, kita juga kena memberi daripada apa yang direzekikan kepada kita. Namun, ada dua cabaran yang besar. Yang pertama, cabaran yang besar itu selalu akan datang apabila kita memberi sesuatu, pemberian itu tidak dihargai. Kita memberi, tapi orang yang menerima pemberian itu nampak-nampaknya tak menghargai pemberian kita. Jadi selalunya kita akan rasakan bahawa, dan kadang-kadang terkeluar juga perkataan yang tak sepatutnya ketika kita telah memberi itu, bahawa kemungkinan inilah yang terakhir kita akan beri. Tak bagi dah dapat ni. Itu kata orang tua tu. Kata orang tua, tak bagi dah dapat ni. Secara pengalamannya, secara perasaannya begitu. Jadi, secara mudahnya, bila kita memberi dan orang yang menerima itu ketika dia memerlukan, kita juga mengharap mudah-mudahan seandainya suatu hari kita dalam keadaan seperti dia, mudah-mudahan dia juga dapat membantu kita. Tetapi rupa-rupanya ketika kita membantu dia di waktu susah, ketika dia dah senang dan ketika kita susah, langsung dia tak tolong kita. Dalam ungkapan menyebutkan bahawa seperti melepaskan anjing yang tersepit. Penghabisan kita yang susah. Jadi bagaimana kita nak mendepani cabaran yang pertama ini ketika mana kita memberi tetapi pemberian itu tidak dihargai? Jawapannya, kita kena merenung satu kedudukan dan satu ruang yang lebih kekal, yang mana kehidupan kita di dunia ini ada batasnya. Berapa umur kita dalam rahsia Allah SWT yang telah tertulis. Namun ada amalan yang memberkati umur itu. Maknanya selepas daripada kehidupan kita yang seketika ini, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun ataupun lebih daripada itu, kita akan berpindah kepada kehidupan yang kekal, yang tidak akan diulangi lagi kehidupan yang diberikan kenyamanan. Maka walaupun kita di dunia ini mungkin ketika kita memberi, pemberian itu tidak disyukuri dan dihargai oleh yang menerima pemberian itu, tetapi yakinilah bahawa yang memberi, yang melimpahkan rezeki kita kepada kita untuk kita memberi kepada orang lain, sebenarnya telah pun menjanjikan kepada kita suatu janji yang cukup besar. Setiap pemberian itu adalah seumpama sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Dan pada 7 tangkai itu, setiap tangkai itu mengandungi 100 pula. Jadi kalau 7 tangkai, maknanya dah 700 gandaan dengan satu pemberian. Maknanya walaupun kita tidak mendapat penghargaan ketika kita memberi di dunia, tetapi Allah menjanjikan suatu reward yang lebih kekal dan lebih besar lagi apabila kita balik bertemu Allah SWT pada kehidupan yang abadi. Namun apabila kita nak lebih menguatkan lagi keyakinan ini, kita cuba merenung. Kalaulah kita nak menafikan bahawa dengan reaksi tidak bersyukur dan menghargainya manusia itu menyebabkan kita terhenti daripada terus memberi, maka apakah selama ini kita menerima limpah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kadang-kadang kita belum sempat bersyukur lagi, Allah tetap terus melimpahkan dengan pemberian yang seterusnya? Apakah hanya ketika kita telah bersyukur sahaja Allah melanjutkan pemberian itu? Bukan itu saja. Yang kufur kepada Allah pun tetap mendapat pemberian dari Allah SWT. Cuba bayangkan, setiap pagi diberi syarat kepada setiap hamba ni, kalau nak bernafas, mesti dimulakan dengan mengucap syukur dan mengabdikan diri kepada Allah. Tuan-tuan rasa apa akan jadi dalam dunia? Yang pertama. Yang kedua, seandainya ketika kita nak bernafas ni, udara yang percuma yang kita Allah kurniakan kepada kita ni, hanya diberikan kelangsungan bekalannya kepada kita setelah kita memohon kepada Allah. Setiap hari kena isi borang, setiap hari kena mohon. Tuan-tuan rasa bagaimana kita nak hidup? Jawapannya, tak sempat hidup. Sebab
Bukan kita seorang nak minta. Yang tunggu bantuan sara hidup pun berbulan-bulan. Kalau lah nak tunggu, nak queue untuk dapat sekadar oksigen, meninggal dulu kita tuan. Jadi Allah SWT tetap memberi, walaupun hamba itu tidak mensyukuri, bahkan bukan tidak mensyukuri, mengkufuri. Ya. Maka dengan sifat Ar-Razzaq, Al-Wahhab Allah SWT itu yang terus memberi walaupun hambanya tak bersyukur, bahkan membelakangi segala titah perintah Allah SWT itu, Allah terus memberi kepada hambanya. Maka apakah kita yang apabila hanya diuji dengan tidak bersyukurnya manusia terhadap pemberian itu, maka kita menghentikan amalan memberi tadi? Jawapannya adalah tidak betul. Sebab itu apabila kita melihat ayat yang ke-13 dalam surah Saba, Allah Subhanahu wa taala merakamkan bagaimana kedudukan majoriti hambanya di kalangan manusia ini apabila berhadapan dengan limpah kurnia daripadanya. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Ayat ini merakamkan babak bagaimana Nabi Allah Daud alaihissalam yang merupakan bapa kepada Nabi Sulaiman, yang diberikan kekuatan, yang mana kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini tidak diberikan kepada raja-raja yang datang selepas dan sebelum. Inilah satu-satunya peristiwa yang Allah rakamkan dalam Quran. Kenapa? Belum pernah ada kerajaan yang duduk di bawah pentadbiran baginda Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang batalion tenteranya adalah di kalangan jin. Tuan-tuan carilah. Ada ini? Tak ada tuan-tuan. Tentera di jin. Tentera baginda ni jin dan juga haiwan. Bukan saja di kalangan umat. Ini luar biasa. Sebab itu tidak diberikan. Dalam doa Nabi Sulaiman pun tidak diberikan. Allah tidak kurniakan kepada kerajaan yang lain sebagaimana kehebatan kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Namun suatu usaha yang Allah SWT puji dan rakamkan bagaimana kesungguhan Nabi Daud walaupun berkedudukan seorang pemimpin dan seorang Nabi, tetapi hasil pendapatan mata pencarian itu adalah hasil daripada kerja keras Nabi Daud alaihissalam. Walaupun ada sejarah yang merakamkan bahawa baginda pernah ditegur oleh Allah SWT kerana ketika itu baginda juga menggunakan bahagian daripada Baitul Mal. Ada bahagian daripada kupasan ini. Tetapi selepas daripada wahyu ini turun, baginda Nabi Daud alaihissalam berusaha sedaya upaya dengan tenaga yang Allah beri untuk menyara kehidupan, membina kehidupan itu. Ini satu contoh teladan yang cukup hebat, walaupun diberi kedudukan, tetapi dengan ikhtiar dan kesungguhan kemanusiaan itu untuk membina kehidupan, bukan mengambil kesempatan. Jadi sebab itu contoh-contoh yang terbaik di dalam Al-Quran maupun insan-insan pilihan yang kita baca dalam doa ataupun surah Al-Fatihah, jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. 4 golongan. Inilah 4 golongan yang kita sentiasa perlu mengikuti jejak mereka ini sebagai golongan yang telah Allah berikan nikmat dalam erti kejayaan. Yang pertama. Yang kedua, ketika mana kita nak memberi, kita sentiasa merasakan bahawa harta yang kita nak beri itu nampaknya seperti berkurang. Jadi dua keadaan ini daripada janji yang pertama, janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ini, perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya itu adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai itu terdapat 100 biji, maka Allah melipat gandakan bagi orang-orang yang dikehendaki, dan Allah Maha luas
pemberiannya dan maha mengetahui. Jadi dua ayat ini sebenarnya memberikan motivasi kepada kita seandainya kita rasa bahawa harta yang kita beri ataupun yang kita belanjakan itu nampak zahirnya berkurangan, sebenarnya ada satu janji yang lebih pasti adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan menggandakan pemberian itu dengan gandaan yang cukup besar. Kemudian pada ayat yang ke-13 ini Allah Subhanahu Wa Taala menutup firman-Nya ini dengan menyatakan bahawa wa qalilum min ibadiyash syakur. Amat sedikit daripada kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Allah sendiri telah menjelaskan. Maknanya, walaupun kita meneruskan amalan memberi dalam kehidupan kita ini, walaupun sering pemberian itu tidak dihargai dan disyukuri, maka kita tidak patut menghentikan amalan memberi itu kerana Allah telah menjelaskan bahawa hamba-hambaku ini memang sifat kebanyakan mereka adalah tidak bersyukur. Tetapi amalan memberi itu sebagai suatu amalan dan tuntutan yang sebenarnya memberikan pulangan kepada kita yang melakukannya setelah mana kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada satu kisah yang menarik ya untuk kita bawakan pada pagi ini. Ada kisah hikayat, bukan riwayat, maknanya segala yang saya sampaikan ini apabila daripada Al-Quran dan Al-Hadis, insya-Allah tuan-tuan boleh, ayah-ayah ibu boleh menerima dan mengamalkannya. Namun seandainya ada contoh-contoh tambahan yang bukan daripada Al-Quran dan Hadis, hanyalah sebagai sokongan sahaja kepada apa yang kita bincangkan ini, iaitu kisah di antara seorang tukang sihir dan juga seekor tikus. Ya. Pada suatu hari, tikus yang merupakan milik kepada tukang sihir ini tinggal di dalam sebuah rumah, dan di dalam sebuah rumah ni ada seekor kucing. Ketika mana tikus milik kepada tukang sihir ini melihat kucing yang sememangnya sentiasa menanti-nanti peluang untuk mendapatkan tikus ini, maka tikus milik tukang sihir ini memohon kepada tuannya supaya tuannya menukarkan keadaannya daripada seekor tikus kepada seekor kucing. Namun apabila tikus ini telah ditukar menjadi seekor kucing, maka kucing ini pun berlega di kawasan persekitaran rumah kepada tukang sihir ini. Namun apabila dia keluar di persekitaran rumahnya, dia menemui pula seekor anjing. Maka disangka bahawa daripada keadaan dia menjadi seekor tikus tadi, kemudian dia bertukar menjadi seekor kucing, bahawa keadaan dirinya itu telah selamat. Tetapi apabila dia bertemu dengan seekor anjing, maka anjing pula yang nampaknya nak menjadikan kucing tadi sebagai mangsanya untuk berkelahi dan sebagainya. Maka yang telah bertukar daripada tikus kepada kucing, dan kucing tadi meminta kepada tuannya, yakni ahli sihir tadi, untuk menukarkannya kepada seekor anjing pula. Namun setelah mana tukang sihir tadi menyempurnakan hajat si kucing tadi untuk menjadi anjing pula, maka si anjing tadi terus keluar lebih jauh lagi daripada persekitaran rumahnya dan akhirnya berada di kawasan permainan kanak-kanak. Namun apabila kanak-kanak melihat anjing yang mendekati lokasi permainan mereka, mereka mengambil batu dan membaling anjing tersebut. Maka anjing tadi pulang ke rumah, dia minta tuan dia supaya tukar dia jadi manusia pula. Jadi tuan-tuan tahu apa tuan tukang sihir yang merupakan tuan kepada asalnya tikus tadi, dah disihirkan menjadi
seekor kucing dan ditukarkan menjadi seekor anjing dan akhirnya nak menjadi manusia pula. Saya tak jumpa pula gambar ni mana dalam slide saya agaknya terdelete ke. Ya. Jadi akhirnya Tuhan dia kata apa? Dia kata sebenarnya tidak ada gunanya aku menukar kamu daripada seekor tikus menjadi seekor kucing dan daripada seekor kucing menjadi seekor anjing dan daripada seekor anjing kamu nak berubah menjadi manusia. Sedangkan kalaulah perubahan tadi sebenarnya tidak membawa apa-apa perubahan pada hati kamu. Hakikatnya hati kamu adalah hati seekor tikus. Tuan-tuan boleh faham? Maksudnya begini. Yang menjadi satu ujian dan cabaran ketika mana kita nak meneruskan kekuatan dalam amalan memberi ini, kadang-kala apabila datang suatu hajat kepada kita, kita merasakan bahawa kita masih lagi tidak berkesempatan untuk menghulurkan pemberian. Kita kata bahawa kita bukannya senang untuk memberikan satu pemberian. Tunggulah senang ataupun tunggulah kaya, barulah kita boleh memberi. Setelah mana kita diberikan sedikit kelapangan, kita merasakan bahawa kita baru saja nak menikmati kelapangan itu. Tunggulah kita betul-betul mempunyai kelapangan dan kekayaan. Sehingga mana kita telah memiliki kekayaan dan ketika itu kita akan pula mengatakan bahawa sebenarnya ada orang lain yang lebih kaya daripada saya, yang lebih wajib kamu minta daripada saya. Maknanya kalau kita nak menunggu sehingga mana kita benar-benar kaya baru kita nak memberi, sebenarnya kita tidak akan mampu memberi. Sebab itu apabila kita kembali melihat hadis yang telah disabdakan oleh Nabi SAW ini, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutilah kamu akan api neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan hanya sebelah tamar. Maka bukan nak tunggu jumlah buah tamar itu sehingga satu tan, satu lori baru nak beri, tetapi memadai pemberian tadi dengan apa, sekadar apa yang kita miliki. Maka indikasi daripada hadis ini sebenarnya memberikan gambaran kepada kita, kita tidak patut memberikan alasan bahawa kita tidak mampu untuk memberi. Sedangkan kita sentiasa ada apa sahaja untuk kita beri. Sebab itu yang saya maksudkan daripada awal perbincangan kita dahulu, bahawa sering diertikan ataupun disinonimkan dengan makna rezeki itu adalah dalam bentuk duit, keuangan. Maka apabila keuangan kita sempit, kita merasakan bahawa kita seolah-olah kesempitan rezeki. Sedangkan rezeki itu juga datang dalam bentuk kekuatan, tenaga, kemahiran kita dan kelapangan kita. Jadi sebenarnya kita tidak beralasan. Kita tidak beralasan untuk kita tidak memberikan sesuatu walaupun pemberian itu bukan daripada material yang bersifat duit itu. Jadi kita nak mengambil keberkatan daripada hadis, sebuah hadis sebagai penutup perbincangan kita pada pagi ini, bahawa Rasulullah SAW telah pun bersabda, hadis yang ke-546, ya. Hadis yang telah diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidaklah berpagi-pagian seseorang hamba Allah itu bangkit di pagi hari, di waktu pagi, melainkan dia akan didatangi oleh dua malaikat. Setiap daripada kita. Fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Wa yaqulu al-akharu, Allahumma a'ti mumsikan salafan. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan berpagi-pagian seorang hamba itu, melainkan setiap pagi itu akan didatangi oleh dua malaikat dengan dua doa kepada Allah SWT. Malaikat yang pertama berdoa kepada kita
apabila kita memulakan hari kita, setiap hari kehidupan kita yang masih diberikan kelangsungan oleh Allah SWT ni, dengan memberi infak, maka malaikat mendoakan kepada kita, wahai Allah, gantikanlah hamba yang memberi ini dengan gantian yang lebih baik. Tetapi hamba yang tidak memulakan harinya dengan memberikan sesuatu, dalam erti nafkah tadi, sama ada sedekah, sama ada bantuan, sama ada kewajipan-kewajipan yang perlu dilunaskannya, malaikat juga mendoakan kepada insan ini bahawa binasakanlah harta. Jadi di atas hadis yang sahih ni, muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim ni, saya rasa bersyukur kerana sepanjang saya ke mana-mana menyampaikan dan berkongsi sedikit ilmu yang cukup luas ni daripada ilmu Allah SWT ini, saya sering melihat para jemaah yang berkunjung ke masjid, hadir ke masjid pada setiap pagi, kebiasaan sebelum menunaikan solat, mereka akan singgah di tabung peti tabung. Berapa pun jumlah yang dimasuk, yang disumbangkan, itu bukan ukuran. Tetapi sebagai motivasi kepada hadis ini, apa yang disumbangkan setiap hari itu sebenarnya adalah suatu amalan yang kita tidak boleh tinggalkan ataupun pisahkan dengan amalan ibadah yang lain. Maknanya solat itu seiring dengan kita memberi setiap hari. Maka yang memberi setiap hari itu akan didoakan lipat ganda hartanya daripada malaikat, dan yang tidak memulakan pagi-paginya itu dengan memberi, maka akan didoakan kebinasaan oleh malaikat akan hartanya itu. Sebagai renungan di penghujung kuliah kita ini, marilah sama-sama kita mengambil intipati dan juga pelajaran daripada alam yang Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan dalam kehidupan kita ini, bukan sahaja untuk kita nikmati kehidupannya, tetapi untuk kita sama-sama merenungnya. Cuba lihat gambaran ini. Apabila kita sudah lama tidak menerima limpahan hujan, nikmat hujan, katakanlah kita berada dalam musim kemarau, panas, terik yang berpanjangan, dan bukan sahaja kita rasa tidak selesa dengan keadaan yang panas itu, kerana apabila bumi kita tidak disirami dengan air, maka suhu kepanasan tadi dia susah nak reda berbanding dengan keadaan yang sejuk, lembap dan lebih tenang. Namun bukan sahaja diri kita yang merasakan ketidakselesaan itu, tetapi kita boleh melihat kepada bentuk-bentuk tindak balas alam, antaranya tanah. Apabila sudah lama tidak disirami air, maka tanah tadi juga akan merekah. Tetapi apa yang berlaku apabila Allah SWT merezekikan hujan tadi membasahi bumi, kita akan lihat tanah yang sudah lama dalam keadaan kehausan tadi akan segera menikmati air yang diturunkan oleh Allah SWT tadi. Maknanya air tadi akan meresap ke tanah dan masuk ke dalam rekahan tanah yang merekah tadi. Tetapi ke manakah air yang telah memenuhi rekahan dan telah diresapi pada tanah-tanah yang sudah lama kehausan tadi? Apabila tanah tadi dah basah, air tadi masih turun, hujan tadi masih turun, ke manakah air ini pergi? Kalau setakat perhatian dan pandangan kita kepada alam ini, bahawa air yang masih lagi turun di atas tanah yang sama, air tadi akan terus mengalir ke tempat lain yang belum dapat menerima air. Lebih-lebih lagi kalau keadaan itu daripada tinggi kepada keadaan yang lebih rendah, maka air tadi akan terus mengalir ke kawasan yang belum menerima air. Maknanya kawasan yang sudah penuh, sudah diresapi air tadi, tidak akan lagi menerima air itu, akan dialihkan kepada kawasan yang lain. Sebab itu apabila kuantiti air tadi berlebihan, kawasan tadi sudah tidak mampu untuk menerima air, maka akan berlaku banjir. Apakah analogi ini yang boleh kita kaitkan dengan memberi dalam kehidupan kita ini? Kadang-kadang ketika kita nak memberi itu, cabarannya adalah kita merasakan bahawa kita akan berkurang apa yang kita beri, dan kadang-kadang kita terlalu sayang apa yang kita nak beri itu kerana kita rasa kita nak nikmati semuanya. Rupa-rupanya Allah mendidik kita daripada pandangan alam
apabila sesuatu itu telah cukup pada hadnya, maka ia perlu diagihkan. Tetapi sukanya untuk kita mengagihkan itu kerana kebakhilan kita, ketamakan kita, kerakusan kita. Akhirnya, hanya kita sahajalah yang menguasainya. Umpama air yang mengalir dan air yang bertakung. Apabila air yang mengalir, kalau ada kotoran, sampah, sudah pasti akan terpisah daripada air yang mengalir itu. Tetapi apabila air itu hanya ditakung pada satu takungan saja, sudah pasti dia akan berkumpul segala kekotoran maupun yang bersih pada takungan yang sama. Maka harta yang sentiasa dialirkan, sentiasa diagihkan, akan sentiasa bersifat bersih dalam kehidupan kita. Allahu a'lam. Mudah-mudahan mendapat sesuatu pada pagi ini, satu pelajaran yang cukup besar daripada panduan yang telah diajarkan oleh Nabi SAW dalam kehidupan kita ini. Tidak selalunya yang kita fikirkan lurus itu pada akal kita, ianya bertepatan dengan wahyu. Tetapi kita melakukan ibadah bukan kerana kita suka, bukan kerana apa yang kita suka, bukan kerana apa yang kita selesa, tetapi kita melakukan tuntutan ibadah itu adalah berdasarkan apa yang Allah cinta, apa yang Allah kasih. Itulah kita bersifat hamba apabila menerima satu perintah daripada Allah SWT itu, kebaikannya cukup luas walaupun kadang-kadang kita belum menemui rasional daripada amalan itu. Yakinilah bahawa iman itu adalah puncak kepada segala kekuatan untuk kita meneruskan amalan yang telah disyariatkan dalam perundangan agama ini. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.